Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam perkongsian 10 minit. InsyaAllah hari ini saya nak berbincangkan tentang isu yang agak hangat. Kita cerita tentang free energy. Wujud ataupun tak sebenarnya free energy tu. Kenapa kita tengok ada orang kata, oh possible je kita fully utilize apa-apa tenaga yang terhasil ataupun kita kata kehilangan tenaga tersebut, kita gunakan balik untuk menghasilkan tenaga yang baru dan dia berpusing sampai bila-bila. So, sebelum kita nak pergi ke situ, kita perlu faham beberapa konsep terutamanya tentang tenaga sebab kita tengah cerita tentang free energy kan. So, jom saya cuba kupas dalam masa 10 minit ni. Mungkin panjang sedikit, mungkin lebih sedikit sebab masa mencemburui kita. So, sebelum kita pergi lanjut, saya nak discuss tentang conservation of energy ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai prinsip keabadian tenaga. So, dalam prinsip keabadian tenaga ni, apa yang dia kata? Dia kata bahawa tenaga dia tak boleh berubah. Dia tidak boleh dihasilkan, dia tidak boleh dicipta. Dia cuma boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Contohnya, daripada tenaga kimia kepada tenaga mekanikal. Yang mana minyak tu, petrol tu sebenarnya dia ada tenaga. Kita panggil sebagai energy content, tenaga dalaman dia. So tenaga tu kita gunakan untuk menggerakkan kereta, maka terhasillah tenaga mekanikal yang bergerak. Ataupun kita kata daripada potential energy kepada kinetic energy dan sebagainya. Sama juga dengan kita makan. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita makan, dalam makanan kita tu ada tenaga. So bila kita makan tenaga tu, kita makan tenaga, minta maaf. Kita makan makanan tu, maka sebenarnya tenaga yang ada dalam makanan tu tengah ditransfer di dalam badan kita. Sebab tu badan kita bertenaga. Lepas tu kita dah mula buat kerja dan sebagainya, sebenarnya tenaga kita mula hilang sama ada dalam bentuk peluh ataupun dalam bentuk yang lain-lain. Sebab kita dah guna tenaga tersebut, sebab kita buat kerja, so dia boleh jadi tenaga kinetik kalau kita berlari dan yang lain-lain. So, disebabkan tu, tenaga tu akan hilang dan maka kita lapar, kita kena makan balik. Supaya, maksudnya kalau daripada prinsip asas tu kita faham bahawa tenaga dia cuma berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey. So, itu kalau dalam bentuk biasalah. So, saya nak cerita tentang elektrik. Sebab kita cerita tentang free energy yang biasanya dia berkaitan dengan elektrik. Bagi sesiapa yang bukan daripada bidang elektrik, saya nak cerita tentang benda ni. Untuk makluman semua, sebenarnya ada banyak kaedah ataupun ada banyak cara untuk menghasilkan elektrik. Salah satunya kita menggunakan arang batu, kita menggunakan gas asli, kita menggunakan solar PV dan sebagainya. Tapi dalam kes ni saya nak ambil contoh untuk arang batu. Saya cuba ringkaskan sebab kita ada lebih kurang 7 minit je. Arang batu sebenarnya dia ada energy content dia. Kalau kat sini kita tengok dia bagi tahu dalam 1 kg punya arang batu dia ada 3 kali 10 kuasa 7 joule. Dan joule ni kita boleh tukar kepada watt hour. Okey, tapi bagi memudahkan analisis, yang mana watt hour tu unit tenaga jugalah. Tapi untuk memudahkan analisis, saya just nak ambil contoh macam ni je. So, kalau kita ada arang batu, sebenarnya proses penghasilan elektrik adalah daripada arang batu, kita bakar dia. Bila kita bakar arang batu ni, arang batu sebagai sumber pembakaran, so dia akan tukar, dekat sini sebenarnya air tau. So air ni disebabkan oleh high temperature, suhu yang sangat tinggi, dia akan berubah menjadi steam. Steam yang sangat suhu sangat tinggi dan laju, dia akan lalu dekat turbine ataupun kita panggil bilah lah. So bilah tu bila kita kenakan, so dia akan berpusing. So bila bilah ni berpusing, dia bersambung satu shaft dengan generator, maka generator ni pun berpusing. Disebabkan oleh prinsip Faraday Law dan sebagainya, maka terhasillah elektrik. So kalau kita nak hasilkan elektrik yang makin banyak, kita perlu supply lebih banyak arang batu. Makin banyak arang batu, makin banyak elektrik terhasil. Makin sikit arang batu, makin sikitlah elektrik terhasil. Itu prinsip pertama. So kita faham elektrik terhasil disebabkan ada satu sumber yang kita inject, yang kita bakar, yang kita proses untuk mendapatkan keluaran tenaga tersebut. Okey, itu prinsip nombor satu yang saya nak tuan-tuan puan-puan faham. Yang kedua, kalau kita tengok contoh macam ni kan, katakanlah kita ada 100, ambillah unit megawatt ataupun apa-apa unit lah, 100 unit yang masuk, berlaku proses pembakaran, sebenarnya bukanlah 100 ni akan jadi steam. Sebab pembakaran tu sendiri adalah haba
daripada pembakaran itu sendiri sebenarnya hasil daripada arang batu. So kalaulah kita ambil contoh, daripada 170 je yang jadi steam, sebenarnya lagi 30 akan jadi haba. Okey, haba yang dibebaskan. So, daripada 70 ni yang dapat pusingkan turbine. Sebab turbine tu kita tahu dia ada mechanical loss, dia ada friction, dia ada yang lain-lain. 50 je yang sebenarnya dapat disimpan ataupun dapat digunakan oleh turbine. Lagi 20 tu sebenarnya losses yang mana dia akan guna pula 20 ni untuk menghasilkan kondenser dan sebagainya contohnya. Dan turbine ni pula bila dia bersambung dengan shaft, waktu dia berlaku proses Faraday yang saya cakap tadi, katakanlah 10% losses, so yang tinggal cuma 45 megawatt. Dan yang penting dekat sini kita perlu faham, kalau tuan-tuan perasan, 100 dekat sini sebagai input, dia adalah sama dengan output keluaran dia campur dengan losses. 70 campur 30, 100. Sekarang ini adalah input kepada turbine. 70 sama dengan 50 tambah 20. 50 ni pula menjadi input kepada sini. So kita perasan 50 sama dengan 5 tambah 45. So prinsip dalam elektrik, apa-apa yang masuk mesti sama dengan keluaran. Itu the ideal case. Tapi in the practical, jumlah yang masuk mesti sama dengan jumlah losses, kehilangan, plus jumlah tenaga keluaran. So mustahil untuk kita ada jumlah masukan 100 tapi dia keluar jadi 200. Sebab mana datang lagi 100? Dia mesti kena yang masuk tu 100, yang keluar tu paling bagus 100. Tapi realitinya mungkin yang keluar tu 90 ataupun yang keluar tu 80, yang keluar tu 70. Itu yang mereflect ataupun memberi indikator kepada kecekapan tenaga. Makin cekap satu-satu tenaga, masukan sama dengan keluaran. 100%. Tapi mustahil untuk kita dapat keluaran ni lagi besar daripada masukan. Alright, itu nombor satu. So, katakanlah sekarang kita ada losses ni 30. Adakah orang tak pernah buat apa-apa daripada kehilangan ni? Tak, sebenarnya kehilangan ni, contoh dalam bentuk haba ni, banyak dah teknologi yang kita recover balik. Saya ambil contoh, kalau combined cycle generation process, untuk kes ni, tadi kalaulah kita ambil analogi yang sama kan, masukkan 100, lepas tu berlaku kehilangan bla 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 bla. Tadi kalau kita tengok kat sini, kita kata heat yang terhasil tu 30. Apa yang mereka buat? Heat yang 30 ni, dia guna sebalik, dia guna semula untuk steam turbine dan menghasilkan elektrik seterusnya. So, proses menggunakan semula tenaga yang hilang tu masih adalah benda yang normal dalam dalam kejuruteraan elektrik, bukanlah sesuatu yang ajaib. Maksudnya kita cuba nak mencekapkan balik kita punya tenaga. Kalau kes ni tadi contohnya masuk 100 keluar 45. Sekarang ni masuk 100 keluar dia adalah 45 campur pula dengan 20 jadi 65. So kita nampak instead of 45 sebagai kecekapan, keluaran dia sekarang dah jadi 65. So kecekapan bagi sistem combined cycle lagi baik berbanding dengan open cycle. Okey, ini antara contoh analogi. So, mana cerita free energy? Okey, sebelum kita pergi kepada free energy, saya nak terangkan dulu apa perbezaan antara motor dengan generator. Untuk makluman, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya dua-dua ni sama je, benda yang sama, which is kita panggil dia sebagai mesin. Mesin dia boleh jadi generator, mesin dia boleh jadi motor. Bergantung kepada siapa input. Kalaulah input tu mechanical, keluaran tu elektrik, kita panggil dia generator. Kalau input tu elektrik, keluaran dia mechanical, maka kita panggil dia motor. Sebab motor, kita nakkan keluaran putaran tersebut. Kalau generator, kita nakkan elektrik. So, mesin yang sama boleh beroperasi kepada dua-dua mode. Okay, itu nombor satu. So, bila kita cerita tentang free energy, biasanya orang akan buat lebih kurang macam ni lah. Dia punya gambar rajah dan sebagainya. Okey, ini saya ambil salah satu contoh. Apa yang mereka buat, kalau kita tengok dalam video ni, nanti tuan-tuan boleh carilah, type dia free energy, nanti akan jumpalah banyak video yang menggunakan konsep yang sama. Kalau kita tengok dekat sini, sini sebenarnya adalah motor. Okey, motor dekat sini, ataupun sumber dia lah, dia akan bersambung kepada generator. Lepas tu generator ni akan menghasilkan elektrik. So kalau kita tengok kepada video ni, apa yang orang ni buat, first sekali, dekat sini ada macam pula tau. Macam untuk kita start kita punya generator dekat apa? Dekat pasar malam. Dia akan tarik, zoom. Once dia tarik, motor ni berpusing. Sebab motor ni punya shaft bersambung
dengan generator, maka motor ni akan berpusing, generator ni pun akan berpusing. Okey. So kalau kita faham daripada konsep tu tadi, katakanlah tenaga tarikan kita tadi adalah 100. Okey. So tenaga itulah yang terhasil dekat sini. Daripada kosong kita tarik, jumlah kekuatan kita tu 100. Kita ambillah unit 100. So motor tu akan mula berpusing. Motor berpusing, rotor dekat sini pun sebab dia bersambung dengan rotor generator, generator ni pun berpusing. So, daripada pergerakan kita tadi, dia menghasilkan tenaga mekanikal dan mekanikal tu dia menghasilkan tenaga elektrik. Dan apa mereka buat? Dia orang kata, okey, kenapa tak daripada tenaga elektrik ni dia charge balik. Dia charge balik kepada motor. Lepas tu nanti motor ni pula akan berputar balik, so dia akan gerakkan balik generator. So itu yang kita nampak macam free energy. Kita nampak dia tarik je sekali, benda ni berputar, lepas tu motor semua ni akan berputar sebab keluaran daripada generator tadi elektrik, betul tak? Daripada elektrik tu dia convert, dia gunakan supply tu untuk pergi kepada motor ni. So untuk tukarkan mechanical, mechanical tukar kepada elektrik, elektrik tukar kepada mechanical. So roughly that's the idea yang biasanya mereka pakai. And after that, lepas benda ni dah berputar lama, barulah dia akan contoh berputar, lepas tu dia akan sambung, contoh sambung lampu, dia sambung pada motor lain dan sebagainya. So, betul tak putaran ni dia akan berputar sampai bila-bila? Sebab tadi kita kata daripada mechanical, pergerakan, tukar kepada elektrik. Lepas tu dia ambil elektrik ni, tukar balik kepada mechanical. Mechanical ni patah balik ke sini, tukar elektrik. Kan kalau kita nampak kan macam free energy ni. Sebab dia berputar, masuk bawah-bawah, naik atas, masuk sini, bawah, bawah, naik atas, masuk sini. Ini yang berlaku pada sistem sini. Tapi satu benda kita kena faham, prinsip kita tadi, input mesti sama dengan output plus dengan losses. Kalau kita ambil analogi simple dekat sini, katakanlah input saya tadi 100, saya assume losses saya 10, sebenarnya keluaran saya tinggal 90. 90 ni akan jadi input elektrik sebab dia akan jadi input elektrik untuk dia charge balik. Katakanlah 90 ni charge balik kepada sini, kita akan ada losses balik 10, dia akan jadi 80. 80 akan jadi 70, 70 akan jadi 60 dan akhir sekali dia akan berhenti. Okay? Akhir sekali dia akan berhenti. Sebab tu kalau kita tengok, then maksudnya adalah potensi. Satu benda kita kena faham dalam kes ni sebab dia tengah rotate sesama dia. Bayangkan kalau tiba-tiba kita plug in lampu. So, dekat sini 90, keluar dekat sini mungkin 10, maka ke sini jadi 80. So 80 dia akan jadi lagi rendah lah, lagi cepat untuk dia berhenti. Makin banyak load yang kita sambung, makin banyak keluaran power dia, maka incoming untuk sini akan jadi makin kecil dan akhirnya dia akan lebih mudah berhenti. So, apa yang saya nak sampaikan dekat sini sebenarnya prinsip keabadian tenaga. Dekat sini kita boleh fikir logik. Agak mustahil untuk kita ada satu tenaga yang dia bergerak tanpa henti ataupun dia boleh continuously bergerak tanpa additional tenaga. Nak tak nak mesti kena ada sumber yang kita inject. Contoh, kita lapar, kita tak cukup tenaga, kita makan nasi. Maka nasi merupakan sumber tenaga sebab dalam nasi itu ada protein, ada karbohidrat, dia adalah tenaga. So tenaga itu masuk kepada badan kita, maka kita kenyang dan kita bertenaga. Sama macam kereta, dia perlukan minyak sebab minyak mempunyai tenaga chemical. Tenaga chemical itu tukar kepada tenaga elektrik waktu dia apa berlaku, kita panggil piston tu pembakaran, bukan elektrik lah, proses pembakaran, tenaga pembakaran dan dia akan tukar kepada tenaga mekanikal, maka kereta pun bergerak. Sama juga dengan motor, dia perlukan tenaga elektrik yang continuous daripada luar. Kalaulah kita bekalkan tenaga tu cuma sekali, akhir sekali dia tetap akan berhenti. Okey, so saya cut pendek saja sebab saya rasa saya dah lebih daripada 10 minit. So itu sahaja untuk perkongsian saya hari ini. Harapnya dapat memberi penjelasan kepada semua tentang prinsip asas tenaga di dalam bidang elektrik. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa dalam perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.